طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah izinkan kita untuk meneruskan pengajian kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Halli Alfadhil Manzumah Al-Baiquniyah yang disusun oleh Syekh Al-Alim Allamah Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin, yang mana menghuraikan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa bi'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Baik, jadi Alhamdulillah malam ini kita masuk kepada majlis yang ke-32, iaitu kita masuk kepada bait yang baru, bait yang ke-14 berkenaan dengan perbahasan tentang hadis al-ali wal hadis an-nazil, hadis yang ada sanad yang ali, yang tinggi, dan juga hadis yang sanadnya yang nazil, yang rendah ataupun yang sedikit bilangan, yang ramai bilangan perawinya. Sanad ali, sanad yang tinggi, yakni sedikit bilangan perawinya. Sanad nazil yang rendah, iaitu yang banyak bilangan perawinya dalam sanad tersebut. Jadi insya-Allah sebelum kita meneruskan pengajian malam ini untuk membaca bait yang ke-14 ini dan kita menghuraikannya, jadi sebelum itu marilah sama-sama kita membaca akan manzumah ini ataupun bait daripada awal yang pertama sehingga bait yang ke-13 untuk kita mengulangi hafazan, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mengingatinya dan dapat memahami ilmu ataupun istilah dalam ilmu hadis ini, ilmu mustalah hadis, yang kita mendapat kunci untuk memahami ilmu mustalah hadis ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فالضعيف وهو أقسى من كثر وكل ما عن رتبة الحسن قصر فالضعيف وهو أقسى من كثر وما بسمع كل راو يتصل إسناد وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع وما بسمع كل راو ومسند المتصل الإسناد من راوي حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة Mazuratan terlepas tadi, kita ulang balik. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhi min aqsamil hadithi 'idda wa kullu wahidin ata wa hadda أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت wa
وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقصى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. Baik, demikianlah 14 bait yang telah kita bacakan. Minta maaf tadi ada sedikit kesilapan, teringat, ada tertukar takdim dengan takhir tadi tentang hadis musalsal tadi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita dapat mengulanginya dan mengingatinya. Dan bait yang ke-14 pada hari ini yang akan kita masuklah tentang hadis al-ali dan juga nazil. Baik, ini bait yang kita tengok daripada awal sampai yang ke-13 tadi, yang ke-13, dan malam ini kita akan masuk kepada yang ke-14, iaitu wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dzaka alladhi qad nazala. Itu tentang hadis al-ali ataupun hadis an-nazil. Jadi mudah-mudahan kita boleh ingat daripada bait yang pertama sehinggalah bait yang ke-14. Tadi saya baca tadi memang tak tengok kitab, memang cuba untuk ingat. Itu yang ada sedikit kesilapan, tak apa, kita ulang-ulang insya-Allah. Dengan mengulangi kita akan mengingati akan bait-bait yang kita pelajari insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Kata para ulama, at-takrir at-tikrar yafidu al-istiqrar ataupun takrir. Dengan kita mengulangi sesuatu perkara itu, ia akan buatkan kita akan semakin kukuh untuk mengingati akan ilmu tersebut. Kita ulang dan insya-Allah kita akan ingat. Baik, jadi pada malam ini kita akan masuk bait yang ke-14 berkenaan dengan hadis al-ali wal hadithun nazil. Baik, jadi kita akan tengok kalam syarih rahimahullahu ta'ala. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, berkata syarih iaitu Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, bila disebutkan oleh nazim wa kullu ma qallat rijaluhu ala wa dhidduhu dzaka alladhi qad nazala, maksudnya wa kullu ma qallat rijaluhu ala, dan setiap hadis yang berlakunya kurang bilangan rijalnya, bilangan perawi di dalam sanadnya, dalam hadisnya itu, maka dinamakan sebagai hadis ala ataupun hadis ali, hadis yang tinggi. Wa dhidduhu dzaka alladhi qad nazala, dan lawan kepada hadis ala ataupun hadis ali, sanad yang ali tadi, maka lawannya ialah nazala, dzaka alladhi qad nazala, iaitu hadis yang disebut sebagai hadis yang nazil ataupun hadis yang nuzul. Disebut ulu, ali iaitu ulu, dan juga nazil iaitu nuzul. Baik, jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala wa kullu ma ay hadithun. Baik, kata syarih rahimahullahu ta'ala wa kullu ma ay hadithun, setiap apa, yakni setiap, yakni ay hadithun, ma di sini ialah hadis. Maka wa kullu ma ay wa kullu hadithun, wa kullu hadith, dan setiap hadis qallat rijaluhu ala. Ni kata nazim, qallat rijaluhu ala, wa kullu ma qallat rijaluhu ala, setiap hadis yang mana qallat dari segi lughah, dari segi bahasa, qalla yaqillu qillatan fahuwa qalil, yakni sedikit.
Qillah ataupun qalil maksudnya ialah sedikit. Baik. Jadi disebutkan qallat rijaluhu, yakni sedikit rijalnya, sedikit rijalnya, yakni rijaluhu ay rijalul hadis. Sedikit rijal hadis ini ataupun ruwatul hadis. Rijal hadis juga membawa maksud ruwatul hadis. Disebut rijalul hadis samalah makna dengan ruwatul hadis. Rijal jamak kepada rajul, ruwah jamak kepada rawi. Disebut rijalul hadis, maka dia adalah ruwatul hadis, iaitu perawi-perawi hadis. Yang rawi ini kata para ulama ialah naqilul hadis bi isnadihi ila muntaha, iaitu mereka yang meriwayatkan hadis, ataupun yang menakalkan, memindahkan, merekodkan hadis dengan sanadnya kepada penghujungnya sampailah ke sanad yang terakhir. Itu disebut sebagai rijal ataupun ruwah al-hadis, ataupun perawi-perawi hadis. Jadi bila sebut wa kullu ma qallat rijaluhu, bagi yang ada kitab bila rujuk disebutkan wa kullu ma qallat rijaluhu ala, maka maksud qallat rijaluhu di sini ialah sedikitnya bilangan perawi-perawi hadis dari segi bilangannya dalam sanad. Ini qalil fil adad, sedikitnya bilangan dalam sanad hadis tersebut. Maka itu maksud wa kullu ma qallat rijaluhu, sedikitnya perawi-perawi, yakni sedikitnya bilangan-bilangan perawi di dalam sanad hadis tersebut, dalam sesuatu sanad hadis. Sebab itulah bila sebut tentang rijal ataupun ruwah, maka di sana ada satu cabang ilmu yang dipanggil sebagai ilmu rijal al-hadis, ilmu rijal al-hadis. Juga disebut oleh para ulama sebagai ulum rijal al-hadis. Dijamakkan perkataan ilmu tadi kepada ulum. Ada juga disebut ilmu rijal al-hadis, ilmu tentang perawi-perawi hadis. Sebagian para ulama menyebut sebagai ulum rijal al-hadis, ilmu tentang perawi-perawi hadis. Kerana dalam perbahasan rijal ini ada pecahan cabang-cabang ilmu-ilmu yang tersendiri untuk memahami tentang perawi-perawi hadis. Sebab itulah dijamakkan perkataan ilmu kepada ulum rijalil hadis. Baik. Dan bila nak bincang tentang ilmu rijal ini, maka ilmu rijal ini antara ilmu yang sangat penting, bahkan dibukukan oleh para ulama hadis. Yang mana bila sebut tentang ilmu rijal hadis, bukanlah bermaksud ilmu itu tentang perawi-perawi hadis di kalangan perawi-perawi hadis lelaki saja. Sebab sebut rijal kan, rijal lelaki. Tidak begitu kata para ulama. Bila disebutkan ilmu rijal, yakni ilmu tentang ruwatul hadis, ilmu tentang perawi-perawi hadis, sama ada perawi itu di kalangan rijalan, di kalangan lelaki, ataupun nisaan, ataupun di kalangan wanita ataupun perempuan. Sebab itulah para ulama mentakbirkan istilah ilmu rijal dengan perkataan rijal dari sudut tagliban. Kebiasaannya lah perawi-perawi hadis ini di kalangan lelaki, namun tidak dinafikan bahawa di sana terdapat juga perawi-perawi hadis di kalangan wanita-wanita, di kalangan para wanita yang juga berkhidmat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan dengan adanya ilmu rijal inilah, perbahasan ilmu tentang perawi-perawi hadis inilah, maka ia menjadi asas dalam mengetahui perihal perawi-perawi hadis, sama ada perawi itu dijarahkan, dikritik oleh para nuqad, para ulama hadis yang mengkritik akan rijal-rijal ini, ataupun ta'dil, ataupun menyokong atau mentazkiyahkan, mengatakan dia sebagai perawi yang thiqah. Maka sebab itulah ilmu rijal dengan ilmu jarh wa ta'dil ini adalah saling berkait antara satu sama lain. Sebab itu dia ada ilmu untuk mengetahui tentang ma'rifatus sahabah, ilmu mengetahui tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilmu tentang tadlis dan juga mudallisin,
Mereka yang melakukan tadlis dalam pengriwayatan, kesamaran yang menyebabkan mungkin menimbulkan keraguan di kalangan para perawi-perawi hadis ataupun a'immatul hadis dalam nak menghukumkan kepada sesuatu hadis. Sebab nak menghukumkan kepada sesuatu hadis, maka dilihat kepada rijal-rijal dalam sanadnya. Jadi nak menghukumkan ke atas hadis, maka mestilah kena tahu siapakah rijal-rijal dalam sanadnya. Kena tahu setiap seorang antara seorang perawi dengan seorang perawi itu secara ainnya, siapakah perawi-perawi tersebut, bagaimana kedudukan statusnya di sisi para ulama jarh wa ta'dil. Maka sebab itulah untuk mengetahui hukum itu, maka mestilah kena mengenali akan setiap perawi-perawi ataupun rijal-rijal dalam sanad tersebut. Maka sebab itulah berdasarkan kaedah yang disebut oleh para ulama, al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurih. Nak menghukumkan ke atas sesuatu perkara, maka cabangnya ialah mesti mendapat tasawur. Maka ulama jarh wa ta'dil nak boleh menjarah, nak mentakdilkan, maka ia mesti adanya ilmu rijal ini. Ilmu rijal ini sebagai wasilah, sebagai pengantara, sebagai jalan untuk nak mentahqiqkan, nak mengkonfirmkan, nak memastikan adakah perawi itu dijarahkan ataupun ditakdilkan oleh para ulama. Baik, sebab itulah kalau nak bincangkan tentang ilmu rijal ini, para ulama membahagikan pula kepada dua cabang ilmu dalam ilmu rijal ini. Ada ulum ar-ruwah min haitsu tarikh, ilmu tentang perawi-perawi hadis dari sudut tarikh. Ni pun ada pecahan-pecahannya. Pecahan-pecahan dalam ilmu ruwat min haitsu tarikh. Ada berkaitan dengan dipecahkan lagi, ada 7 perbahasan tentang ilmu ruwat min haitsu tarikh perawi-perawi hadis ini. Dan bahagian yang kedua adalah ulum ar-ruwah min haitsul asma, ilmu perawi-perawi hadis dari sudut nama-namanya. Ini pun dipecahkan lagi oleh para ulama, pecahan-pecahan cabang-cabang ilmu. Ada yang muttafiq, muftariq, dia ada pecahan-pecahannya. Yang berlakunya mustabih, yang ada kesamaran dalam perawi-perawi hadis, maka banyak dibincangkan oleh para ulama dalam perbahasan ilmu rijal ini. Maka nanti insya-Allah kalau berkesempatan kita cuba kongsikan pecahan-pecahan perbahasan ilmu rijal ini nanti selepas kita selesai membahaskan tentang hadis Ali dan hadis nazil ini sebagai faedah untuk kita fahami bersama tentang ilmu rijal ini. Nak katanya bila sebut tadi tentang sentuh tentang hadis Ali dan juga hadis nazil ini, maka ia berkaitan dengan bilangan rijal dalam sanad. Maka di situ kita kena tahu tentang ilmu rijal hadis ini. Nanti insya-Allah bersempatan kita akan kongsikan nanti setelah kita membahaskan tentang hadis Ali dan nazil ini sebaik mungkin insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Baik, jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala tadi, wa kullu ma ay hadithun qallat rijaluhu ala, setiap hadis yang sedikit bilangan perawinya di dalam sanad hadis tersebut, maka disebutkan sebagai ala, disebutkan sebagai ala. Disebutkan sebagai ala, iaitu ala dari segi lughah, ala ya'lu uluwan fahuwa alin, iaitu tinggilah, maka sanad itu menjadi sanad yang tinggi. Hadis yang berlaku bilangan perawi yang kurang dalam sanad hadis tersebut, maka ala, maka ia menjadi tinggi, ataupun maksudnya irtafa'a, sesuatu yang berada di tempat yang tinggi kedudukannya. Kenapa kata para ulama liqurbati minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Kerana kedudukannya yang hampir dan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu disebut sebagai ala ay irtafa'a. Hadis itu menjadi hadis yang tinggi dan berada di kedudukan yang tinggi disebabkan kerana ia dekat dan hampirnya dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai sahib
sebagai tuan empunya yang menyampaikan hadis tersebut kepada kita. Sumber utama kita ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka itu disebut sebagai ala dalam manzumah ini. Wa kullu ma qallat rijaluhu ala. Maka dia tak menggunakan istilah ali ataupun ulu kerana nak meraihkan akan manzumah ini atas wazan, atas bahar rajaz supaya sama dengan rangkap seterusnya, iaitu wa dhidduhu dzakal ladzi qad nazala. Nazala yakni lawan kepada ala. Maka digunakan istilah ala di sini, tak digunakan ulu ataupun ali. Tapi maknanya sama, iaitu dari segi lughah maksudnya ulu ataupun ali juga. Jadi kata syarih rahimahullahu taala, ala di sini juga maksudnya ialah yusamma indahum bil ali. Kata syarih rahimahullahu taala, ala yusamma indahum bil ali. Kata syarih rahimahullahu taala, maksud ala di sini ialah yusamma indahum, dinamakan di sisi para ulama hadis sebagai ali. Jarang kita jumpa istilah guna ala. Istilah muhaddisin menggunakan istilah hadis ala. Biasanya hadis ali ataupun ulu al-isnad, mempunyai sanad yang tinggi, ataupun hadis al-ali. Jadi istilah yang sering digunakan oleh para muhaddisin ialah istilah hadisul ali, hadis yang ali, sanad yang tinggi. Dan ali dari segi lughah, dari segi bahasa kata para ulama, al-ali dari segi lughah ialah ar-rafi', yakni sesuatu yang tinggi, ar-rafi' yang tinggi, yang berada di atas ataupun tinggi. Ma'khuzun minal ulu, diambil dari perkataan al-ulu. Jadi ali diambil dari perkataan al-ulu. Ya, wa ulu kulli syai'in, sesuatu yang tinggi itu maka dia arfa'u, maka dia menjadi tinggi. Sesuatu yang tinggi daripada yang lain, maka dia dipanggil sebagai ali ataupun ulu, tinggi. Dari segi istilah kata para ulama hadis, dari segi istilah hadisul ali, al-hadisul ali, hadis yang tinggi ini, hadis yang sanadnya tinggi ini, dari segi istilah ialah al-isnadul ali, ialah huwa alladhi qalla adadu rijali isnadihi, hadis yang bilangan rijal dalam sanadnya itu sedikit. Ini dari segi istilah. Maka samalah macam mana disebutkan oleh Nazim tadi, wa kullu ma qallat rijaluhu ala. Dari segi istilah para ulama juga menyebutnya sebagai al-hadis alladhi qalla adadu rijal isnadihi, hadis yang sedikitnya bilangan rijal-rijal, yakni perawi-perawi hadis dalam sanadnya. Dalam satu hadis dia ada sanad, ada matan. Maka bilangan perawi-perawi hadis daripada awal sanad sehingga penghujung sanad, katakan sehingga sampai baginda Nabi SAW, maka bilangannya sedikit. Sedikit bagaimana? Sedikit bin nisbati ila isnadin akhar yaridu bihi dhalikal hadithu bi'adadin akthar. Kata para ulama hadis, bilangan perawi dalam sanad tadi sedikit sekiranya dinisbahkan kepada sanad lain, hadis yang sama tapi sanad yang lain, tapi sanad yang mendatangkan hadis yang sama ini, maka bilangan perawinya lebih ramai daripada bilangan perawi yang pertama tadi. Contoh kita kata ada hadis, untuk hadis A ini maka sanadnya adalah katalah 7 orang. Hadis A juga dengan sanad yang lain, sanad yang kedua, maka bilangan perawinya ada 9 orang. 9 orang. Hadis A, sanad yang pertama 7 orang. Hadis A, hadis yang sama tapi sanad yang lain ada 9 sanad. Ini sanad yang kedua lah. Okey, maka sanad yang pertama ini dipanggil sebagai hadisul ali, hadis yang ali sanadnya, kerana bilangan perawinya sedikit, ada 7.
dinisbahkan dengan hadis A, sanad yang kedua tadi ada 9, maka 9 itu menjadi nazil ataupun nuzul al-isnad. Iaitu sanad yang rendah kerana bilangan perawinya lebih ramai. Ali bilangan perawinya dalam satu sanad itu menjadi sedikit, lebih sedikit berbanding nisbah kepada hadis yang sama, jalan lain tetapi sanadnya banyak ataupun panjang. Sanad, maka Ali ini sanadnya tinggi kerana sanad jalan untuk sampainya itu pendek. Ini yang confuse. Ali itu tinggi kedudukannya kerana dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masafah jarak antara perawi ke perawi itu maka kurang, maka sedikit bilangan perawi menyebabkan tinggilah kedudukan sanad hadis tersebut. Yang mana berbeza dengan nuzul ataupun nazil, maka bilangan perawinya banyak, jalannya panjang untuk sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu maksud hadithul ali ataupun iaitu hadis yang tinggi sanadnya, maka lawannya ialah hadis an-nazil. Jadi sanad itu ali bila mana dia dinisbahkan, bilangan perawinya sedikit itu dinisbahkan kepada bilangan perawi yang sanad lain, hadis yang sama tetapi banyak perawi hadis sanad yang kedua itu. Jadi boleh faham itu maksud ali ataupun nazil. Ali ataupun ali dan juga nazil sedikit tadi lah. Kalau kita faham ali, kita akan faham nazil secara automatik insya-Allah. Baik. Jadi perbahasan tentang hadis ali ini ataupun hadis ulu ataupun perbahasan hadis nuzul ataupun nazil ini, maka dia ada perbahasan disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mustalah hadis, iaitu bab ma'rifatul isnad al-ali wan nazil. Iaitu bab perbahasan tentang mengetahui sanad yang ali dan sanad yang nazil. Ataupun disebut tentang bab al-hadithul ali wal hadithun nazil. Hadis yang ali ataupun hadis yang nazil. Juga disebut oleh para ulama sebagai perbahasan ma'rifatul ulu wan nuzul fil hadis. Mengetahui tentang ulu, ketinggian, wan nuzul dan kerendahan yang ada dalam hadis. Ataupun disebut sebagai al-isnadul ali wan nazil. Sama je, semua tajuk itu yang membahaskan tentang perbahasan tentang bilangan perawi yang terdapat dalam sanad hadis itu. Sedikit, maka yang menjadi ali berbanding dengan sanad yang banyak bilangan perawinya, maka dia menjadi nazil. Sanad yang bilangan perawinya banyak. Sebab itulah bila dibincangkan tentang hadis ali, hadis nazil, maka ia tidak terlepas daripada membicarakan tentang soal hadis baginda Nabi ini yang ada elemen isnad ataupun sanad di dalamnya. Hadis dia ada matan, ada sanad. Maka sanad ini merupakan suatu disebut sebagai khasisah, keistimewaan. Suatu keistimewaan fadilah, suatu keistimewaan, suatu kemuliaan yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdullah Sirajuddin dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah, menyebutkan dengan ucapan al-isnadu khasisatun fadilatun. Sanad ini ilmu tentang sanad ataupun isnad, sama maknanya. Telah kita bincangkan tentang istilah sanad dengan isnad, kedua-duanya makna yang sama. Itu apa? Jalan untuk sampai kepada matan. At-tariq al-musil ilal matni, ataupun hikayatun an tariq ilal matni, penghikayatan untuk sampai kepada matan. Itu adalah sanad. Baik. Jadi kata Syekh Abdullah Sirajuddin bahawa isnad ini adalah khasisah, keistimewaan, satu fadilah, satu kemuliaan yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana la tujadu li ghairiha min sairil umam, yang mana tidak pernah diberikan kepada mana-mana umat sebelum ini, hanya diberikan khusus
anugerah kepada baginda Nabi dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ilmu isnad ini, ilmu sanad ini. Ilmu yang mana ucapan baginda Nabi itu, ucapannya itu dinakalkan oleh perawi-perawi hadis, bermula daripada sahabat Nabi, dipindahkan kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, tabi'in kepada atba' tabi'in, sehingga sampai kepada imam-imam yang membukukan kitab-kitab hadis. Maka kesemua ucapan Nabi itu ada rantaian sanad yang bersambung, yang mana rantai sanad itu pula boleh dinilai adakah sanad itu kuat ataupun lemah. Maka inilah keistimewaan untuk umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut kita syukuri dan kita hargai kerana menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbanding dengan umat-umat terdahulu, Nabi Musa, Nabi Isa, maka terputus apa jua ucapan ataupun apa yang disampaikan oleh Nabi-Nabi terdahulu pada umat mereka, maka tidak bersambung sanadnya. Maka yang bersambung ialah hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itulah kata Abu Ali Al-Jayyani, beliau ialah Abu Ali Al-Husain bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghassani Al-Jayyani Al-Andalusi, wafat tahun 498 Hijrah, seorang muhaddis dan juga ulama di Andalus. Beliau wafat tahun 498 Hijrah. Beliau mengajar di Jami' Qurtubah di Cordova, ada sebut dalam bahasa juga Cordova ataupun Qurtubah. Dan antara kitab beliau yang masyhur ialah kitab Taqyid Al-Muhmal wa Tamyiz Al-Mushkal. Kitab yang membicarakan tentang syuyukh Imam Al-Bukhari yang muhmal, yang tak dijelaskan nisbahnya siapa dan sebagainya. Juga berkhidmat kepada kitab Sahihain dalam merungkaikan kesamaran perawi-perawi dalam kitab Sahihain. Maka ini kitab Taqyid Al-Muhmal wa Tamyiz Al-Mushkal karangan Abu Ali Al-Jayyani rahimahullahu ta'ala, ulama Andalus. Maka beliau menyatakan dalam ucapan beliau, khassallah ta'ala, ataupun dalam penulisan beliau menyebut khassallahu ta'ala, Allah mengkhususkan hadhil ummah bi thalathati asya', Allah mengkhususkan ke atas umat ini, yakni umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan banyak perkara yang mana lam yu'tiha min qabla, yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Maka Allah berikan, khususkan kepada umat ini 3 perkara yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya, iaitu apa dia 3 perkara tersebut? Yang pertama, al-isnadu wal ansabu wal i'rab, iaitu kelebihan sanad, ilmu sanad, kelebihan ilmu ansab, ilmu tentang nasab dan juga keturunan. Ini ilmu yang dipelihara oleh para ulama di kalangan kaum orang Arab yang ada kabilah-kabilah, dan kita juga dituntut untuk memeliharakan nasab keturunan kita. Bukan saja orang Arab saja, bahkan kita dituntut untuk memeliharakan nasab keturunan kita. Kita tahu, kita sampaikan kepada anak kita apakah nasab keturunan kita sampai ke mana. Tapi mungkinlah kita tak mampu capai macam mana orang Arab mereka menjaga nasab keturunan mereka sehingga sampai pada generasi-generasi yang ke atas, yang begitu banyak, yang begitu tinggi, sehingga sampai kepada kabilah-kabilah tertentu. Baik. Jadi kita dituntut juga untuk mengetahui tentang nasab dan keturunan kita. Jadi cubalah ketahui siapakah datuk kita, moyang kita. Cuba tanya kepada bapa-bapa saudara kita, ataupun kalau ada tok kita, tanya pada tok kita siapakah bapa kepada beliau, siapakah datuk kepada beliau. Akhirnya kita dapat mencapai mengetahui siapakah di manakah berakhirnya nasab kita. Ini perlukan juhud yang besar lah untuk kita menghimpunkan nasab keturunan kita. Namun kata guru kami Fadilatul Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Said Jawal Hasani hafizahullah ta'ala, maka kita orang Islam, umat Nabi Muhammad SAW, maka tak perlu bimbang lah, kerana kita adanya dengan perkahwinan, kita ada nasab, ada keturunan kita, sekalipun mungkin ada di kalangan kita yang sampai nasabnya kepada
ahli keluarga baginda Nabi, ahli bait Rasulullah. Mungkin ada mereka yang mungkin sampai kepada nasab keturunannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang paling penting, kita akan bertemu pada nasab kita juga kepada anak Nabi Adam alaihi salam lah. Kita ni adalah anak cucu cicit Nabi Adam alaihi salam. Baik. Baik. Dan juga ilmu nasab yang ketiga adalah ilmu i'rab. Ini kelebihan diberikan kepada orang Islam dan juga pada orang Arab. Yang ilmu i'rab ini bukanlah semata-mata kepada orang Arab, tapi kita orang Islam juga perlu mengetahui tentang ilmu i'rab dalam bahasa Arab untuk kita mengetahui tentang makna suatu bahasa itu berdasarkan ilmu nahu. Maka dia ada i'rab di situ, nak letakkan di situ fa'il, ada fa'il, ada perbuatan, ada fa'il, ada maf'ul, agar tidak tertukar dalam kita memahami akan bahasa Arab tersebut. Jadi untuk para ulama, mereka perlulah untuk menekuni akan ilmu lughah, ilmu bahasa ini, dan juga ilmu i'rab dalam nak memahami akan sumber hukum, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Dan berkenaan dengan sanad ini juga, kata Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Tadribur Rawi, mensyarahkan kitab Taqrib An-Nawawi, yang mana Imam As-Suyuti menyebutkan di sana terdapat adillah, ada bukti tentang bagaimana sanad ini adalah suatu keistimewaan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka antara yang disebutkan tadi, antara disebutkannya ialah dalilnya adalah daripada riwayat Imam Hakim An-Naisaburi dalam kitab Ma'rifatu Ulumil Hadis, dan selain daripada beliau, antaranya Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syaraf Ashabil Hadis, maka menakalkan suatu riwayat daripada Matar Al-Warraq, iaitu seorang tabi'i. Matar Al-Warraq ini, Matarin Al-Warraq ini ialah Abu Raja Matar bin Tuhman Al-Warraq Al-Khurasani, wafat tahun 129 Hijrah. Maka seorang tabi'in dan salah seorang dari kalangan perawi-perawi hadis. Beliau seorang yang sangat faqih dan juga zuhud dalam kehidupannya, dan beliau merupakan antara anak murid yang paling berusia, mana yang paling tinggi umurnya, maksudnya paling berusia, anak murid kepada Qatadah bin Di'amah, yang paling berusia lah di kalangan anak murid yang lain. Dia lah antara yang paling akbar dari segi usianya, paling tua, yang berguru dengan Qatadah bin Di'amah. Baik, jadi Matar Al-Warraq ini ada menyebutkan dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, au atharatin min ilmin. Ini kalau kita buka dalam surah surah Al-Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 4 kalau tak salah saya. Surah Al-Ahqaf ayat 4, kita akan jumpa pada awal ayat itu, awal surah tersebut dinyatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Ta'ala suruh baginda Nabi berdialog dengan kaum musyrikin. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang musyrik yang menentang kamu, sudahkah kamu mengetahui tentang kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu seru, yang kamu lakukan syirik itu dan yang kamu sembah itu selain daripada Allah Ta'ala? Allah kata, tunjukkanlah apa yang mereka ciptakan dari bahagian bumi ini, ataupun adakah mereka mempunyai perkongsian bagi Allah Ta'ala dalam mencipta dan menguruskan langit. Kan? Jadi Allah suruh bagi Nabi tanya kepada orang musyrik ini, kehadap mereka melakukan syirik kepada Allah Ta'ala ni, adakah Tuhan-Tuhan tersebut mampu menciptakan sebahagian apa-apa yang dalam bumi dan langit ini? Bahkan Allah mencabar, suruh Nabi menyebutkan, ituni bi kitabin,
ituni bi kitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Maka bawalah kepada aku sebuah kitab yang turun daripada Allah Ta'ala yang selain daripada Al-Quran, ataupun sebarang keterangan berdasarkan ilmu peninggalan orang-orang yang terdahulu, yang telah lalu, kalau betul kamu orang-orang yang benar tentang dakwaan kamu itu. Jadi kata Imam Hakim menyebutkan ada riwayat daripada Matar Al-Warraq yang menafsirkan au atharatin min ilmi dalam ayat yang keempat surah Al-Qaf ini, maksudnya ialah qal isnadul hadis. Maka datangkanlah sanad hadis untuk membuktikan ilmu kamu, kebenaran kamu. Jadi ini menunjukkan bahawasanya sanad ini satu ilmu yang Allah berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itulah kita akan jumpa dengan ucapan-ucapan para ulama, antaranya Abdullah ibn al-Mubarak dengan menyebut al-isnadu minad din walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Kata Abdullah bin Mubarak, sanad ini sebahagian daripada agama. Kalaulah bukan disebabkan dengan sanad ini, sudah tentulah laqala man syaa ma syaa. Tentulah orang akan bercakap apa saja yang dia nak kendak, yang dia mahu cakap dalam bab agama ni. Sebab itu dengan ada sanad ini, kita akan berhati-hati untuk bercakap tentang agama, kerana kita ada sandaran kita di mana kita mengambil ilmu agama ini, dalam ilmu akidahnya ke, ilmu fiqahnya, dalam ilmu akhlaknya, ilmu tentang tafsirnya, ilmu tentang kefahaman hadisnya. Maka mestilah kita ada sandaran kepada siapa kita mengambil kefahaman tersebut. Maka mestilah daripada para ulama yang muktabar, para ulama mengambil daripada ulama seterusnya sehinggalah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab itulah juga disebutkan oleh para ulama, dan dengan ucapan Abdullah ibn Mubarak ini, al-isnadu minad din, di sana ada para ulama yang mengarang satu kitab yang membahaskan tentang al-isnadu minad din. Sanad ini adalah sebahagian daripada agama itu. Mana pentingnya kita mengetahui tentang sanad ini, ilmu tentang sanad. Jadi antaranya ialah guru kepada guru kami, iaitu Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah, muhaqqiq mudaqiq, Syekh al-muhaddith, ulama yang wafat tahun 1417. Ada karang kitab Al-Isnadu Minad Din, dan juga dinamakan kitab tersebut sebagai Wasafhatun Musyriqatun min tarikhi sama'il hadith indal muhaddithin. Itu sanad sebagai daripada agama, dan juga suatu lembaran gambaran yang berkenaan dengan sejarah pendengaran hadis di kalangan para ulama-ulama muhaddithin. Jadi dalam kitab tu banyak diterangkan tentang perbahasan tentang al-isnad ini, keistimewaannya, dan perbahasan tentang ta'rifnya, dan juga pandangan-pandangan para ulama tentang sanad ini, dan juga tentang cerita-cerita berkaitan dengan bagaimana kesungguhan para muhaddithin dalam mereka mendengar akan suatu riwayat hadis untuk mereka jaga dan peliharanya. Baik. Dan sebab itulah kata guru kami, Syekh Dr. Usama Al-Azhari, hafizahullah ta'ala, maka dalam sanad ini maka terbahagi kepada tiga. Ada ilmu sanad riwayah, sanad pengriwayatan, yakni ada riwayat hadis tadi, dalam kitab hadis maka itu sanad riwayah. Dan kemudian ada sanad dirayah, sanad kefahaman terhadap sesuatu ilmu itu, ilmu hadisnya, dalam ilmu tafsirnya, dalam ilmu fiqahnya. Maka kita ada sanad ilmu dirayah, kefahaman kepada nas, kepada teks sesuatu ilmu itu, maka itulah sanad dirayah. Dan yang ketiga adalah sanad tazkiyah, sanad dalam kita penyucian hati, kerohanian kita. Dituntut kita adanya sanad, adanya guru yang kita pelajari untuk kita membersihkan rohani kita daripada sifat-sifat mazmumah ataupun berakhlak dengan akhlak yang mahmudah. Maka juga perlunya ada sanad tazkiyah. Baik. Di sebab itulah
disebabkan dengan kepentingan sanad inilah, maka para ulama hadis mereka berlumba-lumba untuk nak menghafaz akan sanad-sanad hadis, berlumba-lumba untuk mempelajari akan sanad-sanad hadis ini. Kerana kalau bukanlah disebabkan kesungguhan para ulama-ulama hadis ini, maka nescayalah akan hilanglah tonggak Islam, iaitu hadis itu sendiri, dan menyebabkan golongan-golongan ilhad ataupun golongan ahli bidah, mereka yang melakukan bidah ini, mereka akan mereka memalsukan hadis-hadis Nabi dan menungkar-nungkarakan sanad-sanad hadis ini. Maka dengan sebab para ulama kita daripada dulu sampai ke hari ini mereka memelihara akan sanad hadis ini, maka menyebabkan tonggak kita sunnah Nabi terpelihara dengan baiknya. Sebab itulah kata Abdullah bin Mubarak juga, suatu ucapan yang disebutkan perumpamaan, mathalul ladzi yatlubu amra dinihi bila isnad kamathalil ladzi yartaqi sath bila sulam. Perumpamaan orang yang menuntut perihal agamanya tanpa ada sanad, seumpama seperti orang yang menaiki sath, tempat yang tinggi ataupun bumbung, tanpa adanya tangga. Naik tempat tinggi tanpa ada tangga, maka akan jatuhlah, kita akan jatuh dan tersungkur. Bahkan juga kata Sufyan As-Sawri rahimahullahu ta'ala, al-isnadu silahul mu'min. Sanad ini merupakan senjata bagi orang mukmin. Senjata bila kita nak berhadapan dengan golongan-golongan ahli bid'ah ataupun al-ilhad, golongan yang etis, yang tidak mempercayai akan Tuhan. Maka dengan sanad itu menjadi silah, senjata kita dalam berhadapan dengan ahli-ahli bid'ah ini. Baik, tanpa senjata, tanpa sanad, maka tak ada senjata. Maka tak ada senjata, macam mana kita nak berdepan, berperang, berhujah dengan golongan-golongan tersebut. Dan sebab itulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga menyebutkan tentang perumpamaan, mathalul ladzi yatlubul haditha bila isnadin kamathali hatibi lailin. Perumpamaan orang yang mempelajari ilmu hadis tanpa ada isnad, tanpa ada sanad. Ini sanad riwayahnya, sanad dirayahnya, sanad pengriwayatan ataupun sanad dirayah, pemahaman terhadap hadis tersebut, maka umpama seperti hatibi lailin, seperti mereka yang mencari kayu api pada waktu malam. Jadi tak nampak lah, tak nampak, tak ada cahaya, mungkin ataupun terkena jatuh, mungkin akan tersadung, terkena batu, atau mungkin terkena sengatan binatang yang berbisa ataupun dibaham oleh binatang yang berbahaya. Dan sebab itulah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menaskan bahawasanya sanad ini merupakan sunnatun balighatun muakkadah, suatu sunnah yang balighah, yang muakkadah, suatu sunnah yang sangat dituntut. Dan juga wa talabul ulu fihi sunnatun, dalam kita nak menuntut akan ketinggian sanad ilmu dalam hadis ini jugalah merupakan suatu sunnah, suatu yang disukai dan dituntut untuk kita mengetahuinya. Dan sebab itulah dalam mempelajari, dalam menuntut akan ulu fil isnad ini, maka ia menjadi sunnah, menjadi suatu perkara yang dilakukan oleh para salafus soleh. Sunnah ni perkara yang sentiasa dilakukan oleh para salafus soleh, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka talabul ulu fil isnad sunnatun anis salaf. Menuntut suatu sanad yang tinggi dalam sesuatu ilmu itu, maka menjadi sunnah salafus soleh. Ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan selain daripada beliau. Sebab itulah para ulama sangat menyukai untuk rihlah, suka untuk melakukan musafir, perjalanan untuk menuntut ilmu, bagi mendapat akan ulu sanad dalam sesuatu hadis, dalam sesuatu ilmu juga. Baik, bagaimana ditunjukkan oleh sahabat Nabi SAW. Kalau kita rujuk dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dan para ulama menjadikan hadis Dimam bin Tha'labah sebagai satu bukti, sebagai satu hujah bagaimana sejak zaman para sahabat mereka berusaha untuk mendapatkan sanad hadis tersebut ataupun nak mendapatkan suatu ilmu itu dengan cara yang pasti, yang yakin, dan juga dapat sanad yang tinggi. Antaranya ialah hadis Dimam bin Tha'labah.
seorang sahabat Nabi yang masyhur, iaitu di kalangan delegasi daripada Bani Sa'd bin Bakr. Maka dia masuk Islam, kemudian dia diutuskan oleh kaumnya. Baginda Nabi mengutuskan utusan kepada Bani Sa'd bin Bakr ini untuk berdakwah kepada Islam. Lalu Bani Sa'd ini mengutuskan Dhimam bin Tha'labah untuk bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jumpa hadis Dhimam bin Tha'labah datang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik rahimahullahu ta'ala, yang ketika itu Nabi berada bersama-sama dengan para sahabat Nabi SAW. Maka Dhimam bin Tha'labah datang masuk kepada baginda Nabi. Kemudian bertanya, di mana, siapakah dia Ibnul Muttalib, ataupun siapakah dia Muhammad. Bertanya dengan suara yang keras, yang tinggi di dalam majlis tersebut. Maka ditunjukkan, maka Rasulullah sedang berteleku di dalam masjid Nabi SAW itu. Maka lalu Dhimam bertemu dengan Rasulullah, bertanyakan soalan kepada baginda Nabi SAW. Bertanyakan soalan tentang Allahu arsalaka ilan nasi kullihim, adakah Allah yang mengutuskan kamu kepada manusia seluruhannya? Nabi menjawab, Allahumma na'am. Kemudian ditanya lagi kepada Rasulullah, adakah Allah perintahkan kamu untuk sembahyang 5 waktu sehari semalam? Nabi jawab, Allahumma na'am. Ditanya lagi kepada Nabi, adakah Allah suruh kamu untuk berpuasa di bulan pada bulan Ramadan dalam setahun? Nabi jawab, Allahumma na'am. Nabi jawab, ya. Ditanya lagi kepada baginda Nabi, adakah Allah suruh kamu untuk mengambil sedekah, yakni zakat, daripada orang-orang kaya dan dibagi kepada fuqara, orang yang miskin, fuqara juga masakin? Nabi menjawab, Allahumma na'am. Maka betul. Lalu kata Dhimam bin Tha'labah, amantu bima ji'ta bihi, maka aku beriman dengan apa yang kamu datangkan, apa yang didatangkan kepada kamu. Wa ana rasulu man warai min qaumi, maka aku adalah utusan daripada kaumku. Wa ana Dhimam ibnu Tha'labah, maka aku adalah Dhimam bin Tha'labah, kata beliau. Dan setelah itu beliau pulang, maka Rasulullah ada menyebutkan sewaktu beliau menaik tunggangannya, maka kalau benarlah apa yang kamu sampaikan kepada kaum kamu nanti, maka kamu akan masuk syurga, kata baginda Nabi SAW. Bahkan kata Ibnu Abbas dalam suatu ucapan, beliau menyebutkan, maka tidaklah aku ketahui delegasi yang datang bertemu dengan Nabi yang paling terbaik melainkan Dhimam bin Tha'labah. Setelah dia balik pulang bertemu dengan kaumnya, menceritakan tentang apa semua yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada beliau. Dan pada waktu petang, kesemuanya kaum ataupun kabilahnya itu masuk Islam dengan sebab dakwah daripada Dhimam bin Tha'labah yang masuk Islam ini. Maka masya-Allah, ini menunjukkan tentang rihlah dalam nak menuntut ilmu tadi direct kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun telah pun dikhabarkan adanya utusan yang menyampaikan tentang Islam kepada beliau, namun beliau datang juga bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab itulah generasi para sahabat, para tabi'in, mereka berusaha untuk mendapatkan sanad yang ali, sanad yang tinggi. Maka nak dapat sanad yang tinggi, maka memerlukan kepada rihlah, memerlukan kepada permusafiran untuk bertemu dengan guru-guru yang ada sanadnya yang tinggi ini, yang mungkin umurnya panjang, dan bertemu dengan guru yang sebelumnya itu juga mempunyai sanad yang tinggi. Jadi istilah kepentingan rihlah fi talabil hadis. Para ulama mereka bermusafir jarak yang begitu jauh, mereka sanggup meredah walaupun semata-mata dengan satu hadis, untuk mendapatkan satu hadis sahaja. Ini dipanggil rihlah fi talabil hadis. Bukan rihlah ni macam kita hari ni. Kita rihlah hari ni kita pergi melancong, kan? Kita pergi musafir, ataupun kita mungkin pergi mengerjakan umrah. Yalah, itu rihlah juga. Melancong sekarang mungkin tak boleh kerana COVID ini. Tapi rihlah para ulama, maka mereka bermujahadah, bermusafir, berpenat lelah, bersusah payah semata-mata untuk mendapatkan hadis, walaupun satu hadis sahaja. Namun alhamdulillah, kita hari ini walaupun situasi COVID pandemik ini menghalang kita untuk mungkin rihlah dalam menuntut ilmu, rihlah dalam menuntut ilmu hadis,
dalam bentuk ilmu, maka alhamdulillah dengan teknologi yang ada hari ini, banyak majlis-majlis pengajian dibuat secara online yang membolehkan kita untuk mempelajari daripada guru-guru dan juga para ulama yang ada di seluruh dunia hari ini. Ada majlis pengriwayatan hadis. Bukalah Facebook yang ada page yang mengadakan majlis-majlis pengriwayatan hadis. Banyak, ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmizi, riwayat atraf, kutubul atraful hadis, banyak. Jadi boleh kita cari dalam internet majlis-majlis ilmu hadis tersebut, walaupun kita ada halangan, kekangan untuk rihlah, tapi teknologi hari ini memungkinkan kita juga untuk rihlah, tapi rihlah secara maya. Cuma perlukan mujahadah untuk buka, menghadap, kena ada internet, kena ada teknologi ini, dan kena ada korbankan sikit kewangan untuk kita ada data internet untuk kita menghadiri majlis-majlis ilmu hadis yang ada di alam maya ini. Jadi mungkin juga perlu mujahadah dari segi masa yang mungkin berbeza. Majlis itu diadakan mungkin majlis di Iraq, majlis di Mesir, majlis di Mekah, majlis di Yaman, yang mungkin berbeza waktu dengan di Malaysia, maka menyebabkan mungkin 3 pagi terpaksa kita bangun untuk menghadiri majlis ilmu tersebut. Maka usahalah, ikhtiarlah, dan mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, maka itu juga satu bentuk rihlah secara maya untuk mempelajari ilmu hadis ataupun ilmu-ilmu Islam ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengaji walaupun dalam situasi pandemik COVID ini. Tidak ada alasan untuk kita tidak belajar atau memahami ilmu-ilmu agama kita. Baik. Baik. Dan para ulama hadis, kenapa mereka bersungguh-sungguh dalam melakukan rihlah dalam ilmu hadis ini? Kerana berdasarkan juga hadis Nabi SAW yang menyebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi bersabda, barang siapa yang salaka, yang keluar, yang melangkah kaki, yang melangkaui satu jalan, yang menempuhi satu jalan yang bertujuan untuk mendapat ilmu, maka Allah akan memudahkan, sahlallahu lahu bihi tariqa ilal jannah. Allah akan memudahkan urusannya, jalannya untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan majlis pengajian kita malam ini sebagai satu usaha kita untuk mempelajari ilmu, maka mudah-mudahan dinilai oleh Allah Ta'ala dan mudah-mudahan dimudahkan urusan kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan bila bincang lagi tentang rihlah dalam menuntut ilmu hadis ini, para ulama ada mengarang kitab tentang rihlah talabil hadis ini yang dikarang oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Dan para ulama berrihlah ini bukan suka-suka, tapi untuk menghasilkan, untuk mendapatkan hadis tersebut daripada perawi tersebut. Kemudian juga untuk tathabbut, nak confirmkan, pastikan hadis itu memang itu hadis yang didengar daripada gurunya. Kemudian untuk menuntut akan ulu sanad ini, nak mencari sanad yang tinggi, maka perlu kepada rihlah, kena bermusafir, kena merantau untuk nak mendapat sanad yang tinggi ini. Dan juga untuk mengetahui tentang perihal perawi-perawi hadis tersebut. Maka ini tujuan kenapa berlakunya rihlah di kalangan para ulama hadis, dan juga bertujuan untuk muzakarah. Tujuan untuk muzakarah, dan dalam muzakarah ulama dalam nak melakukan kritikan kepada hadis ataupun pada ilal hadis. Jadi ini antara sebab kenapa berlakunya rihlah di kalangan para ulama hadis. Bahkan ada kisah yang diceritakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dikisahkan tentang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang mana suatu hari, yang mana Imam Ahmad bin Hanbal ni antara ulama yang mana juga kuat beribadah. Beliau solat malam, satu malam itu sampai 100 rakaat, bahkan mungkin lebih daripada 100 rakaat. Lalu bila mana datangnya Yahya bin Ma'in menziarahi beliau, maka Imam Ahmad bin Hanbal hanya berpada untuk sembahyang sunat itu sedikit sahaja. Sembahyang dengan bilangan yang sedikit, tak sampai 100 rakaat tersebut. Lalu dia duduk untuk muzakarah dengan Yahya bin Ma'in ini. Lalu bertanya anaknya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kata,
Kenapa demikian? Kenapa sedikit sangat sembahyang malam ini? Biasanya banyak. Tapi bila datangnya Yahya bin Ma'in, ziarah kamu sembahyang sedikit, kemudian duduk muzakarah dengan Yahya bin Ma'in. Lalu kata Imam Ahmad bin Hanbal, ya bunai, innama yafutu minan nafilah yudrak. Wahai anakku, apa-apa yang terlepas, terluput daripada perkara-perkara sunat tadi, sembahyang sunat tadi, maka yudrak, boleh diganti balik. Tetapi lakin idza fata ma inda hadzal fata la yudrak. Tapi kalau terlepas apa-apa majlis untuk muzakarah dengan Yahya bin Ma'in ini, maka suatu yang tak boleh kita nak ganti, tak boleh nak diganti akan majlis muzakarah ini. Sebab itulah ada di kalangan para ulama bermusafir adalah bertujuan rihlah untuk muzakarah hadis. Baik. Dan juga ada kitab para ulama yang mengarang tentang rihlah ini juga adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah. Itu kitab Safahat min Sabril Ulama ala Syada'id al-Ilm wa Tahsil. Bagaimana gambaran tentang kesabaran para ulama dalam kesungguhan mereka dalam memperoleh ilmu dan menghasilkan ilmu. Dan disebutkan dalam kitab tersebut antaranya ialah tentang perihal Sa'id bin Al-Musayyab, Sayyidut Tabi'in, iaitu Sa'id bin Al-Musayyab, seorang alim Madinatul Munawwarah, seorang alim di Madinah Al-Munawwarah, wafat tahun 94 Hijrah. Maka beliau pernah disebutkan dalam satu sanad, qala Malik an Yahya bin Sa'id an Sa'id ibn Al-Musayyab qala, kata Sa'id bin Al-Musayyab pernah mengungkapkan, kuntu arhalul ayyama wal layaliya fi talabil hadithil wahid. Maka aku ini berrihlah, bermusafir, sanggup bermusafir sehari semalam, 24 jam bermusafir semata-mata untuk menuntut hadis yang satu sahaja. Ini menunjukkan kesungguhan para ulama-ulama hadis. Sebab itulah ulu al-isnad ini, ilmu sanad yang ali ini, sesuatu yang sangat dititik beratkan oleh para muhaddisin, oleh para ulama hadis. Kenapa? Sebab sanad yang ulu ini mendatangkan quwwatas sanad. Dia boleh mendatangkan faedah kekuatan pada sanad hadis. Kenapa? Sebab sanad yang ali ini, maka ia menjauhkan ataupun menghilangkan keraguan berlakunya kesilapan dalam hadis tersebut. Kenapa? Sebab setiap perawi-perawi hadis dalam satu sanad ini, setiap perawi-perawi dalam satu sanad itu, maka kebarangkalian untuk berlakunya khalal, berlakunya kesilapan, berlakunya kesalahan, maka boleh berlaku tak? Boleh. Perawi yang thiqah, perawi yang dhabit juga boleh melakukan kesilapan. Kerana kita manusia tidak pernah tidak pernah terlepas daripada melakukan kesalahan dan kesilapan. Perawi yang dhabit pun ada juga melakukan kesilapan, tapi sedikitlah. Jadi nak katanya, kebarangkalian untuk perawi-perawi dalam sanad itu melakukan kesilapan boleh berlaku. Jadi kalau bilangan perawi itu sedikit, qillah al-wasa'id, berlakunya kurang perantaraan dalam satu sanad itu kurang, maka kuranglah kebarangkalian untuk berlakunya kesilapan. Katakanlah dalam sanad itu ada 5 orang rijal dalam penglihatan hadis, berbanding dengan suatu hadis yang ada 8 rijal hadis, maka rijal yang 5 ini sedikit bilangan perawinya, maka sedikitlah kurang berlaku kesilapan. Sebab ada 5 saja. Kalau 8 ini ada banyak perawi, kebarangkalian mungkin akan berlaku kesilapan dalam seorang perawi dalam satu sanad itu boleh berlaku. Jadi sebab itulah faedah sanad ali ini sangat penting dititik beratkan oleh para muhaddisin, kerana ia boleh mendatangkan kekuatan. Dia boleh menjadi kekuatan kepada sesuatu hadis. Dan Al-Hafidh Abul Fadl Al-Maqdisi dalam kitab beliau Mas'alatul Ulu wan Nuzul, beliau ada mengarang kitab tentang masalah al-ulu wan nuzul fil hadis, iaitu Abul Fadl Al-Maqdisi ini ialah Ibnu Tahir, Muhammad bin Tahir, juga dikenali sebagai Ibnu Al-Qaisarani Al-Syaibani.
juga di kalangan a'immatil hufaz, seorang yang hafiz, yang mutqin, dan seorang yang faqih, namun kata para ulama di kalangan ulama mazhab al-Zahiri. Beliau mengarang kitab Mas'alah al-Ulu wan Nuzul. Beliau menyebutkan bahawa para ulama telah ajma'a ahlun naqli ala talabihim al-uluwa. Para ulama ahli naqli telah sepakat mengatakan tuntutan untuk mencari ulu pada sanad hadis dan memuji akan usaha untuk mendapatkan sanad yang ali ini. Idh law iqtasaru ala sama'ihi binuzulin, kalaulah mereka berpada, kalau para ulama ahli naqli ni, para hufaz, para muhaddithin ni berpada dengan mendengar sanad yang nuzul, sanad yang rendah, yang ramai bilangan perawi dalam sanad tersebut, maka lam yarhal ahadun minhum, sudah tentulah tidak akan bermusafirlah di kalangan para muhaddithin, para ahlun naqli, para ulama-ulama hadis ini. Mereka akan berpada dengan nuzul. Tapi disebabkan mereka nak menuntut ulu as-sanad, mereka akan keluar berrehlah untuk menuntut ilmu hadis. Baik. Jadi itu tentang hadis al-ali yang disebutkan oleh para ulama dari segi lughahnya, dari segi istilahnya yang disebutkan tadi, qallat rijaluhu ala, ataupun hadis alladhi qalla adadu rijalihi fi isnadihi, hadis yang kurangnya bilangan perawi dalam sanad hadis tersebut. Maka dan juga kepentingan sanad dan juga bagaimana kesungguhan para ulama hadis dalam nak menuntut akan ulu as-sanad. Jadi sebab itulah kata syarih rahimahullahu taala, maka dengan sebab itulah maka para ulama wa qassamuhu khamsata aqsamin, para ulama membahagikan perbahasan hadis ulu ataupun hadis ali ataupun isnad al-ulu ataupun ulu min al-isnad ini kepada 5 bahagian. Qassamuhu ay qassamu hadithul ali ataupun hadith al-ulu kepada khamsata aqsam, kepada 5 bahagian. Dan para ulama yang membahagikan bahagian ulu ini kepada 5 bahagian, maka ini dibahagikan oleh Ibnus Salah dan juga diikuti oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan selain daripada mereka juga berpegang dengan pembahagian ulu ataupun jenis-jenis hadis ali ini, maka terbahagi kepada 5 bahagian. Maka inilah yang dipegang oleh para ulama, para muhaddithin. Kalau kita buka kitab Tadribur Rawi pun sebut tentang 5 pembahagian ini. Buka kitab Fathul Mughith juga menyebutkan tentang 5 pembahagian ini, yang mana ulu dalam hadis ini ada 2 jenis. Disebut sebagai ulu al-masafah, ulu dari segi jarak, dan yang kedua ialah ulu dari segi sifah. Jadi ulu pada masafah ini ada 3, ulu dari segi sifat ada 2. Jadi ada 5 lah, 5 bahagian hadis al-ali ataupun aqsam al-ulu, ada 5. Daripada 5 ni ada 5 ini adalah daripada 2 jenis tadi. Sebab ada ulu masafah ada 3 bahagian, ataupun ulu as-sifah ada 2 jenis. Jadi kesemuanya ada 5 bahagian lah, ataupun 5 jenis. Baik. Jadi al-awwalu al-qurbu min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sanadin sahih wa yusamma al-uluwa al-mutlaq. Yang pertamanya, bahagian yang pertama pada hadis yang ulu ataupun ali ataupun ulu pada sanad ini ialah al-qurbu min Rasulillah, dekatnya daripada Rasulullah SAW. Ini disebut sebagai qurb, masafah, dekat dari segi jaraknya untuk sampai sanadnya itu kepada Rasulullah SAW.
dengan syarat bi sanadin sahihin, dengan syarat sanad itu mestilah sahih. Mestilah sahih. Mestilah sahih. Itulah kata ta'liq di sini, alaqa syarih rahimahullahu ta'ala huna biqawlihi qal dhalika isyaratan ila annahu idha kana bisanadin dha'ifin la iltifat ila uluwihi siyama in kana fihi ba'dul kadzabin qal fi kadzabin. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, maka dikatakan sedemikian, bahagian yang pertama dekat ulu ni ialah dekat dengan Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih. Dikatakan sedemikian untuk menunjukkan isyarat bahawa kalaulah ulu itu dekat dengan sanad yang dhaif, dengan sanad perawi-perawi yang dhaif, maka tidak perlu kita menyatakannya sebagai ulu. Maka la iltifat ila ulu, maka tak perlu kita berpaling kepadanya yang mengatakan dia adalah ulu, sebab sanad itu dhaif. Walaupun pendek bilangan perawinya, sedikit bilangan perawinya, tetapi disebabkan sanad itu dhaif, maka tak dipandang langsung sebagai ulu pada sanad. Tapi dipandang ulu pada sanad ini kalau sanadnya pendek, bilangan perawinya sedikit, dengan syarat sanad itu sahih, barulah ia dipandang sebagai ulu. Yang ini disebut sebagai ulu al-mutlaq. Kalau sanad dhaif pun tak pandang, kalau sanad ulu itu dhaif pun tak dipandang, apatah lagi lah kalau sanad itu adanya perawi-perawi yang kadzab, perawi-perawi yang melakukan pendustaan kepada hadis Nabi, ataupun dia mendakwa dia meriwayatkan daripada sahabat Nabi sedangkan dia tak meriwayatkan daripada sahabat Nabi, maka itu juga tak dipandang langsunglah sebagai ulu, sebab sanadnya tidak sahih. Kalau dhaif pun tak diterima, kalau ada perawi yang kadzab pun lagilah tak diterima akan ulu pada sanad tersebut. Sebab itulah dikatakan dalam kitab Tal'atul Anwar, kitab Tal'atul Anwar fi ilmi atharin Nabil Mukhtar, karangan Abdullah bin Ibrahim Al-Alawi Asy-Syanqiti, wafat tahun 1233 Hijrah, pengarang kitab Maraqis Su'ud dalam ilmu usul fiqh kalau tak silap saya. Dalam kitab Tal'atul Anwar ini ada 308 bait syair ataupun nazam yang meringkaskan Alfiyah Imam Al-Iraqi. Maka disebutkan nazam ini, afdaluhud dani minan nabiyyi idza yaji bi sanadin qawiyyi. Maka yang paling afdal hadis ataupun sanad itu ialah sanad yang ad-dani, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza yaji bi sanadin qawi, kalau dia datang dengan sanad yang kuat, barulah ia dipegang sebagai sanad yang ulu ataupun hadis yang ali. Kalau sanad itu sanad yang dhaif ataupun adanya perawi yang kadzab, maka ia tak dikira sebagai ulu as-sanad walaupun bilangan perawinya sedikit dalam sanad tersebut. Maka ini disebut sebagai ulu al-mutlaq. Wa yusamma, kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa yusamma al-uluwa al-mutlaq, dinamakan hadis ini sebagai hadis ulu al-mutlaq, secara mutlaknya menjadi ali ataupun ulu, sebab sedikitnya bilangan perawi-perawi dalam sanad hadis ini untuk sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka inilah bahagian yang paling ajal, yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling afdal, yang dengan syarat tadi mestilah sanadnya sahih dan tidak ada perawi yang muttaham, tidak ada perawi yang dituhmah sebagai pendusta. Kalau sanad itu, dalam hadis itu ada sanad yang dhaif, maka tak perlu kita tengok kepada ulu sanadnya. Lebih-lebih lagi kalau adanya sebahagian kadzabin al-mutaakhirin, yang mutaakhir, yang mendakwa yang mereka ini mendengar daripada sahabat Nabi. Dinyatakan oleh para ulama dalam kitab Fathul Mughith, dalam kitab Tadribur Rawi, dalam kitab Fathul Mughith dinyatakan tentang nama-nama kadzabin yang mendakwa mendengar daripada sahabat Nabi. Antaranya ialah Ibnu Hudbah, Ibnu Dinar wa Nu'aim bin Salim
dan Ya'la bin al-Ashdaq dan Khirash. Khirash. Maka ini nama-nama yang kadzab, yang mendakwa mereka mendengar daripada sahabat Nabi. Lalu kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdullah Sirajuddin menakalkan kalam Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, menyatakan bahawa, kata Imam Az-Zahabi, mata ra'aital muhadditha yafrahu bi'awali haula'i fa'lam annahu 'ammiyun. Bila mana kamu melihat seorang muhaddis itu, mereka gembira dengan awali, yakni ali sanad yang mereka dapat daripada perawi-perawi yang kadzab tadi, yang berdusta, yang meriwayatkan daripada sahabat Nabi, yang disebutkan tadi Ibnu Hudbah, Ibnu Dinar, Nu'aim bin Salim, Ya'la bin Ashdaq dan juga Khirash, maka ketahuilah bahawasanya muhaddis yang meriwayatkan hadis daripada haula ini, mereka ini yang mendakwa mendengar daripada sahabat Nabi, maka digelar sebagai ammiyun, sebagai orang yang muhaddis yang tergolong dari kalangan orang awam yang tak mengenali akan rijal-rijal hadis ini. Sebab itulah pentingnya kita mengetahui tentang ulu ini, ulu sanad yang mutlak tadi, mestilah dengan sanad yang sahih. Perawi-perawinya perawi yang thiqah, maka barulah iktibar sebagai ulu al-mutlaq. Dan yang contohnya kita boleh lihat dalam hadis sulathiyat Imam Bukhari, yang ada 3 orang perawi dalam sanad hadis itu antara Imam Bukhari sehingga sampai kepada Nabi, maka ada 3 orang perawi sahaja dalam sanad tersebut. Maka itu disebut sebagai contoh ulu, hadis al-ulu, hadis yang ali, ataupun ulu al-isnad, hadis yang tinggi sanadnya, kerana daripada Imam Bukhari untuk sampai kepada Nabi hanya perlu melalui 3 orang perawi hadis sahaja. Maka sedikitlah bilangannya. Maka bila sedikit, dekatlah jaraknya, masafah Imam Bukhari dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana melalui 3 orang perawi sahaja. Baik, itu tentang ulu al-mutlaq. Nanti contoh ni kita akan sebutkan nanti di penghujung perbahasan nanti. Kita akan sebut tentang apa contoh hadis ulu ataupun hadis al-ali ni, biiznillah subhanahu wa ta'ala, pada akan datang biiznillah. Jadi malam ini kita berhenti dulu setakat ini. Mohon maaf terlebih bicara, terlajak masa. Jadi bahagian yang kedua dan yang ketiga, yang keempat, yang kelima nanti insya-Allah kita akan sambung pada perbahasan yang seterusnya pada minggu depan insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas barang kekurangan, kesilapan dalam perkongsian dalam majlis kita malam ini. Mudah-mudahan kita beroleh ilmu sedikit tentang malam ini kita belajar tentang hadis al-ali, ta'rifnya dari segi lughah, dari segi bahasa, dari segi istilah, dan lawannya ialah nazil ataupun nuzul, yang mana para ulama mentikberatkan tentang hadis ali ini. Maka para ulama bermusafir, berrihlah, dan ini menunjukkan sanad itu merupakan keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan bahagian yang pertama ialah tentang hadis ulu al-mutlaq, hadis yang tinggi secara mutlaknya bila disebahkan dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekat dari segi masafah. Masafah ni dipanggil ulu masafah, dekat dari segi jarak perawi untuk sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun bahagian yang kedua, ketiga dan keempat dan kelima, insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan biiznillah. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar akan majlis pengajian kitab ini. Jazakumullah kepada mereka yang masih bersama sehingga penghujung ini, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada minggu depan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tangguh dengan sama-sama membaca selawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma salli afdalas salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Sama kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.